بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد الدعاة والمجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 151 kita nak baca sini. Wallahu ta'ala yastajibu da'wa wa yaqdil hajat. Okay. Wallahu ta'ala yastajibu da'wa wa yaqdil hajat. Wallah dan Allah Ta'ala yastajibu memperkenankan dakwah akan segala doa, wa yaqdi dan dia menunaikan ataupun memakbulkan al-hajat segala hajat keinginan, menunaikan ia akan hajat. Ini kata pengarang asal musannif kitab Aqidatul Tahawiyah, iaitu Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memperkenankan segala doa serta dia menunaikan segala hajat. Syarahnya, bermula doa, dia nak royak mari ni gapo dia doa ni. Doa ni maknanya memohon hajat. Kita ada sesuatu hajat dan kita minta dengan Tuhan, itu orang panggil doa. Ada hajat, minta dengan Tuhan, orang panggil doa. Yang meninggikan pangkat, menyebut oleh pengarang rahimahullah ta'ala akan bahawasanya Allah Ta'ala memperkenankan ia akan segala doa. Tetapi Allah Ta'ala memperkenankan doa itu adalah ia seperti yang dikehendakinya. Dia ada kait pula. Pada asasnya Allah ni ialah Tuhan yang memperkenankan hajat. Tetapi dia perkenan itu pula tertakluk kepada kehendak iradatnya dan masa yang dikehendakinya. Dia nak perkenan, nak makbulkan satu doa tu bergantung kepada kehendak dia dan bergantung kepada masa mana dia nak tunaikan hajat. Doa ni bermaksud memohon hajat kepada Tuhan yang meninggikan kedudukan. Dari satu segi dia panggil darjah kita tu kepada Allah, kita akak martabat kita tu. Dan dia sebut sini pengarang ni kata bahawa Allah memperkenankan doa, tetapi dia memperkenankan yang mana dia kehendakinya. Banyak hadis-hadis yang menyebut doa ditolak. Doa ditolak, doa ditolak. Artinya tidak semua doa yang dimakbul. Di samping dia sebut la yuraddul doa, misalnya ad-doa la yurad, doa tidak akan ditolak. Tapi bila-bila gitu pun ada dalam hadis dia sebut, dia mengesahkan orang berdoa, dia di belakangnya fa anna yustajabulah, lagu mana aku nak perkenal doa dia pula. Boleh faham tu dia. Jadi sebab tu dia kata doa ni memperkenalkan doa bergantung kepada kehendak dia dan mengikut masa yang dikehendakinya. Telah berfirman Allah Ta'ala, ud'uni astajib lakum. Artinya, tuntut olehmu kamu daripada aku segala hajat. Tuhan perintah tu, itu pengamal tu. Ud'uni, doa, mintalah dengan aku. Dan bila kita nak berdoa tu adalah cara dianya yang apabila kita nak berdoa, Tuhan suruh guna nama-nama dia.
walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah mempunyai nama-nama yang elok, nama yang comel. Fad'uhu biha, maka serulah dia. Maknanya fad'u dia perkataan doa. Sebab itulah nama-nama Allah sama ada 99 nama. Kita boleh guna ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq, ya Fattah, ya Ali. Nampak tak? Jadi kita guna nama Tuhan ni, sebut nama Tuhan apabila kita nak berdoa. Berbeza besar di sini, kita kena ambil perhatian, zikir lain, doa lain. Zikir ni kita tidak doa, kita sebut nama dia. Jadi bila kita nak berzikir, tidak disyariatkan kita berzikir supaya berdoa. Doa ni kita sebut nama dia. Ya Rahman, Ya Rahim. Zikir ni Nabi ajar satu sebutan lain. Subhanallah contohnya. Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Beratus-ratus doa yang zikir yang Nabi ajar, maka zikir itulah kita nak, Nabi ajar itulah kita buat zikir. Ada pun nama-nama Tuhan tu 99 nama tu untuk berdoa. Jangan tukar tu. Sebab itulah ulama-ulama sunnah dia tidak setuju dengan zikirnya sebut nama Tuhan, sebab Nabi tak ajar. Ya Latif, Ya Latif kan. Kita duduk sembahyang ngodik kan, yang dulu kan. Ya Latifu ya. Tak. Pasal apa tu? Sebab Nabi tak ajar. Bila nak sebut Ya Latif, kita nak Ya Latif, Tuhan yang Maha Lemah Lembut, perkenankanlah permohonanku, tolonglah aku. Kita sebut nama Tuhan bila nak berdoa. Nak buat zikir, kena tu zikir yang Nabi ajar. Tapi orang kita ni dia tebal juga nak cari. Hak Nabi tidak ajar ni tebal juga ni nak cari. Sebab buku dia Nabi tak ajar, tak boleh ke? Dia tanya soalan lagu tu, pakal kita tanya balik. Pakal pakah Nabi tak boleh ke? Jawab kan. Kian kali kita kata tak usah zikir lagu tu lah, Nabi tak ajar. Tak boleh zikir kau kalau Nabi tak ajar. Lepas kita tanya dia kelik, tak boleh kau kalau tu Nabi tak usah rekod lah. Nak jawab apa? Tak boleh zikir ni molek. Siapa kata molek? Kalau Nabi wiki tu molek berlakon dah. Kita tak ada adab dengan Nabi pula. Kita kata hak mengajar Rasulullah ada lagi hak molek pada berani jawab di depan Nabi siasa. Kau berani? Tak. Baik. Dia kata seru nama ajak dengan aku berdoa, astajib lakum, nescaya aku perkenankan bagi kamu. Kemudian dalam ayat lain dia ujibu da'watad da'i idza da'an, artinya memperkenankan oleh aku akan tuntut yang menuntut apabila menuntut ia daripada aku akan hajatnya. Tengok ni baru tak beli sikit. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, pohonlah kepadaku nescaya aku perkenankannya. Ini surah Ghafir ayat 60. Aku perkenankan permohonan orang yang memohon apabila dia memohon kepadaku hajatnya. Al-Baqarah 180. Tuhan kata aku akan perkenan permohonan orang yang memohon. Bila tu? Bila dia memohon. Kalau tak pohon ni nak pergi mana? Okey. Ketahui olehmu bahawasanya memperkenankan doa itu ada kalanya dengan segera, dan ada kalanya dengan berlambatan, dan ada kalanya dengan barang yang diminta, dan ada kalanya dengan yang lain daripadanya. Ni tengok. Kita kena faham. Kita bahagian minta, Tuhan bahagian beri, Tuhan je beri. Tapi kita kena tahu bahawa doa, sesuatu doa tu ada kalanya diperkenankan dengan segera. Kita minta macam biasanya doa minta hujan lah. Kalau mustajab lepas doa tu kat gelap selalu awal tak turun je. Tu Tuhan beri dengan segera.
Ada dia tak beri dengan segera. Kita minta tu dia tak beri. Ya Allah, murahkan rezeki aku. Jak muda kita duduk juga tak murah-murah rezeki. Ikhtiasan wak ke jogo tu wak genduk minta sama murah rezeki. Yang latih tua baru dia beri. Tak seni. Berapa ramai kita tengok orang tua tu dia seni tika tua. Tika duduk peruh anak tu kan. Allah. Jerih dia nak boleh ke perbelanjaan anak, nak sekolah, nak berapa dah. Tapi bila-bila tua, dia umur 60 lebih dah, anak-anak berjaya belakang. Seni pula dia. Jadi seni. Sebab tu dia kata, ada dia segera dan ada dia lambat. Sebab Tuhan lebih mengetahui daripada kita. Dia tidak ikut ego kita. Sebab kalau ikut ego kita, tak ada Tuhan dia pula. Dia tahu gapo perlu bagi kita. Baik, dia kata pula sini, ada kalanya memperolehi apa yang diminta. Ada kita minta tu tiba-tiba boleh. Tapi kadang-kadang hak kita minta tu dia tahu dia wihak lain. Hak kita tak minta dia. Ni pesen Tuhan. Dah nak mana pesen dia lagu tu. Jadi kita kena faham sini 2-3 perkara sini. Kita minta satu benda, ada kadang-kadang dia lebih cepat, ada kadang dia lebih lambat. Ada kadang-kadang hak kita minta tu, hak kita minta, hak tu dia beri. Dan ada juga kadang-kadang hak tu kita minta, hak lain dia beri. Jadi kita bila kita faham, dia masuk benda-benda gini dalam akidah, supaya kita ada satu keyakinan dalam diri kita. Kita faham Tuhan-Tuhan hak kita sembah ni belah tu. Ni akidah. Jadi menyebabkan seorang-orang yang beriman dia tidak berasa rusi renyuh, dia tidak berasa putus asa, dia tidak akan berasa kecewa. Sebab dia faham hakikat Tuhan hak dia sembah ni belah ni. Nampak tak? Baik. Kita kena tahu dah. Adalah 4-5 perkara sini nak ayat hari ni untuk kita. Masa mustajab doa. Nombor satunya hari Jumaat. Walaupun banyak, bila kita minta ni Nabi royak kita, ada tempat-tempat ia sangat mustajab doa. Ia perlu kita tahu. Nak tahu mari mana Nabi royak. Kalau orang lain pada Nabi dia royak, tu tak dipakai. Sebab dia pakai agak. Sebab Nabi dia tahu, dia terima wahyu. Dia tahu bila. Walaupun doa ni mustajab banyak, tapi nak ambil hak mudah bagi kita. Nombor satu hari Jumaat dah. Ada khusus hari Jumaat. Fi yaumil Jum'ah sa'atun la yuwafiquha muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha khaira illa a'tahu. Maksudnya pada hari Jumaat ini ada satu masa yang sekiranya ditepati oleh seorang Muslim dalam keadaan dia bersolat, meminta sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan memperkenankan permintaannya. Dia kata ada satu ketika. Jadi bila satu ketika tu kita tengok pendapatnya Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim dia. Sebab dalam hadis tadi kata ada satu ketika. Hari Jumaat ni dia start daripada ngorek petang khamis. Hari dalam bulan Islam kita ni, hari Islam kita ni, kalendarnya dia tidak mula pukul 12 malam seperti kalendar orang putih ni. Kalendar Masih ni dia mula ngorek. Hari Jumaat ni dia mula ngoreknya petang khamis. Faham tak? Ni macam lelan ni. Lelan ini sudah hari Isnin. Kalau kalendar orang putih Masihi ni, dia masih kata pukul apa ni? 7 pukul 7.45 hari Ahad. 7.45 malam hari Ahad. Hari Ahad lagi. Tapi kalendar Islam ni pukul 7.45 malam Isnin. Jadi hari Jumaat ni dia start dah mengorik ni. Baik. Dia kata start daripada mengorik petang khamis tu sampai ke mengorik esok. 24 jam tu ada satu ketika yang sangat mustajab doa.
Jadi kerana terlalu panjang tu nak cari mana kita ni. Maka Imam Nawawi setelah dia melihat kepada banyak hadis-hadis yang lain, kepada amalan sahabat apa semua sekali, dia kata ada beberapa tempat yang jangkaannya yang disebut mustajab untuk kita ambil perhatian. Gini kata Imam Syarah Muslim. Nombor satu, ketika khatib duduk di atas mimbar sehingga selesai. Ketika khatib Imam di hari Jumaat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, situ sangat-sangat mustajab doa. Bagi kata Imam Nawawi. Maka kita berdoa lah. Tak payah tajuk tangan lah. Kita boleh, Allah, kita nak berdoa kalau kita ada hajat. Bila-bila dengar khutbah tu, kita berdoa. Sampai ke sudah semayang. Itu satu ketika, katanya Imam Nawawi. Yang kedua pulanya, selepas asar sehingga terbenamnya matahari. Bagi orang Tino kan nombor satu ni, dia tak boleh lagi yang dia ni, sebabnya dia tak pergi jemaah dah. Hak nombor dua ni, ini kata mengikut pendapat Imam Nawawi dah, sebab hadis tadi kata ada satu ketika hari jemaah tu doa dimakbulkan. Jadi kita hari jemaah asar tu belum ke ngorik tu masuk hari satu dah, kita berdoa lepas asar. Jadi kalau kita tak biasa buat, boleh buat. Nyemai dah kelain lagi tu asar kat mana? Ada tadi? Ya. Wa qa'imah bila lakat dan dia bersolat. Nantilah. Ada juga orang ni. Jadi Imam Nawawi bukan duk amai hak lain. Ni sebagai apa ni, hadis ni dibaca dia ambil hak kepala tu. Pada hari Jumaat dia kata ada satu ketika situ. Jadi adalah hadis-hadis lain dibawa oleh Imam Nawawi dalam syarah dia tu lah. Nak buat mari sini takut panjang dah. Apa perbincangan dia, kita ambil kesimpulan yang dia buat. Jadi tu nombor dua tu dah. Nombor tiganya ketika solat jemaah didirikan. Ni kata tadi. Hadis tadi hadis tadi dia kata ketika solat jemaah Allahu Akbar. Kita nak doa guana ketika semaya jemaah. Ketika semaya ada doa. Banyak tempat doa. Rabbi fili itu doa. Rabbi fili warhamni itu doa. Sujud, sujud tu boleh berdoa situ. Keempat, apabila imam keluar sehingga selesainya solat. Pendek sikit tadi baca khutbah. Keluar dan buat empat ni. Mengikut Imam Nawawi ada empat. Nombor dua pula, waktu malam. Tak kira malam-malam ke apa. Dan setengah ulama kata malam mana 1/3 malam. Tengok hadis dah, hadis riwayat Muslim. Inna fil laila sa'atan la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha khaira min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wa dhalika kulla lailatin. Dia tak tertutup malam-malam mana, bukan malam Jumaat, malam Sabtu dah. Maksudnya sesungguhnya pada satu malam ada satu waktu. Tidak ada satu ketika sekolah Jumaat juga. Tiap-tiap malam tadi, seminggu sekali. Ni tiap-tiap malam. Sebab malam ni satu orang panggil satu suasana kita dengan Tuhan lagu lain. Dengan kegelapan malam. Sinilah kita berasa speed jiwa kita kan, nak banding dengan tengah hari tu kan. Ketika itulah kita bergantung kepada Tuhan. Jadi dia sebut sininya bila tiap-tiap malam. Malamnya bila? Maghrib sampai subuh. Dia kata ada satu ketika. Tidaklah seorang muslim itu memohon kepada Allah akan sesuatu kebaikan daripada urusan dunia dan akhirat. Nak minta dunia pun boleh, nak minta akhirat pun boleh. Kalau terkena dengan ketika tu, malaikat Allah Subhanahu Wa Taala akan memperkenalkan. Jadi ulama cari-cari dia kata 1/3 akhir malam, masa tahajud. Dan ni berlaku tiap-tiap malam, bukan malam Jumaat saja. Kita boleh ambil kesempatan. Yang ketiga pula selepas solat fardu, 5 waktu. Sebab tu kita doa lepas sembahyang. Ini ada hadis dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya berkaitan doa apakah yang paling didengari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jawab baginda jawfal lailil akhir. Ni nak mengkhusus hadis tadi.
Wa duburas salawatil maktubat, doa di tengah malam. Jauhul lail, tengah malam maksudnya ni. Akhir-akhir malam ketika orang tidur dah berlaku. Jauh ni makna longgar, maknanya orang tak ketika orang tak ada berlaku. Lepas tu duburas salawatil maktubah, selepas daripada solat fardu. Jadi lepas pada solat fardu kita akak tanya berdoa. Dia doa inilah kalau mengikut sunnah-sunnahnya, kita doa masing-masing sebab apa? Kita tidak tahu hajat masing-masing. Dia lebih afdal kan, tapi oleh kerana passion kita tak boleh doa seorang, nak doa ramai-ramai. Hak tu imam tu imam semaya tu tidak serupa hak kita nak. Sebab itulah digalakkan kita doa sendiri. Hak doa sendiri ni kita tahu apa kita nak. Ni kita nanti amin. Tama-tama kita tak tahu apa dia baca. Nampak tak? Cuba tengok Humayun Makkah apa. Dia lock masing-masing. Wirid sendiri, doa sendiri. Tapi masih tak boleh buat lagi sini. Dia mudah menanti-nanti. Sudah semaya. Kok malam mana je. Pelik, nampak pelik. Jadi tak apalah. Sebabnya doa juga. Berdoa selepas semayang fardu ini sangat mustajab. Jadi kalau kita semayang seorang di rumah pun, jangan lupa berdoa. Lepas mawili ke apa, baca ayat kursi, tak ada tanya doa. Doa kok Melayu pun tak ada masalah. Sebab tu kata doa ni dia molek sendiri. Sebab kita tahu lebih jelira kalau kita doa sendiri daripada amin orang. Jadi dua sini dia. Lepas semaya fardu dan di waktu tengah malam. Nawapan antara azan dan iqamah. Lepas bagai band ni kan, kita baca doa biasanya doa apa kita baca doa minta syafaat Nabi dia Allahumma rabbahazid da'wati tammah tu kan. Situ pun ramai orang tu tinggal apa tinggal selawat. Sebelum kita nak Allahumma rabbahazid da'wati tammah kita selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebab tak ada hadis. Berselawat kepada Nabi barulah Allahumma rabbah. Okey, hak tu doa hak Nabi ajar. Maknanya kalau nak masuk doa lain, sementara orang qomat, lepas orang bang tu kita jawab bang tu, lepas tu kita doa lah, doa minta syafaat. Hak tu doa mustahak tu hak Nabi ajar, benar kan? Lepas kita pun semaya sunat. Lepas semaya sunat, orang tak qomat lagi, dah ada masa lagi. Ketika tu kita doa. Nanti orang qomat doa. Sebab apa? Ini doa yang tidak ditolak. Hadisnya lagu mana? Ad-doa bainal azan wal iqamah mustajab. Doa antara azan dan iqamah adalah mustajab. Dalam hadis lain dia kata la yuradu doa bainal azan wal iqamah. Tidak ditolak doa ketika di antara azan dengan iqamah. Ini hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Jadi kita ambillah kesempatan. Dah sempena dengan bulan-bulan kita duk mengaji bab doa kan, dah kita ni nak supaya kita boleh tahu sini. Cuba kita rebut peluang doa. Doa ni Tuhan makbul tak makbul tu nombor 2. Ad-doa wal ibadah. Berdoa tu ibadat. Kita doa tu boleh pahala dah. Kita kata doa boleh gapo. Walaupun doa tu Tuhan tidak makbul lagi, hak kita minta, tapi pahala boleh dah. Sebab dia ibadat. Rugi gapo kalau berdoa ni benda tak kena beli, tak kena bayar. Cuma jadi malah kita. Tak baik duduk saja. Pelik dah. Bukan lelah apa. Pada doa baik duduk saja. Ini pasti kita dah. Okey. Akhir sekali lah. Walaupun banyak ada sebut. Doa sujud ketika sujud. Ketika sujud ya. Nabi sebut aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajidun fa aksir doa. Yang paling hampir seorang hamba dengan Tuhan dia. Tuhan dia sebut dah nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku ni dengan hamba aku ni dekatnya lebih dekat daripada diri dia dengan orang semerih dia. Tuhan lah kita. Tapi dia kata lebih rapat lagi bila kita rapat dengan Tuhan ni ketika sujud. Oleh kerana kita rapat dengan Tuhan ketika sujud, maka ambil peluang nak perbanyakkan doa ketika sujud. Kalau kita baca subhana rabbiyal a'la tu bukan doa tu. Kita tasbih.
kita baca dah. Paling-paling tak boleh Rabbana atina fid dunya hasanah. Tak kena doa. Dan ulama kita ajar bagi mazhab Syafi'i kita ni, kalau nak doa lain, kod Melayu jangan talaffuz, jangan sebut doa dalam hati. Dia takut batas sembahyang. Bagi setengah, kalau mazhab Hambali kata tak apa, menggunakan bahasa ajam. Terus itu khilaf ulama kan. Jadi tak salah kita tu mazhab Syafi'i kita bertalafuz, melapaskan kalimah ajam bukan kalimah Arab ni, dia kira batas. Jadi kita berasa nak doa bukan apa, nak suruh murah rezeki kau tak reti nak doa kat Arab, doa kat Melayu, tapi doa dalam hati, jangan sebut. Bila tu tikus sujud. Tapi kita rugilah kalau kita subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la 3 kali baca begitu saja. Doa tak ada. Sedangkan Nabi kata fa'aksiru ad-doa, perbanyakkan doa. Okey? Itu 5. Ada lagi cuma tak simak banyak doa. Apa dia ni? Ketika nak buka puasa. Apabila hina yuftir, ketika nak suap. Ketika dia berbuka. Ketika hujan lebat banyak lagi. Kalau cari ni memang banyak. Tapi nak ambil hak terah dia. Hak 5. Boleh ingat belakang ni? Cubalah ambil kesempatan untuk kita banyakkan doa. Balik semula ke kita ni. Pada sisi ahli sunnah, bahawa doa itu memberi manfaat, iya, bagi yang hidup dan bagi yang mati. Itu tidak khilaf ulama, sepakat. Doa-doa ni sama ada kepada orang hidup ataupun kepada orang yang mati, bermanfaat dengan dalil Quran dan hadis dan ijma'. Bersandar kepada dalil Quran, dalil hadis dan dalil ijma'. Dia nak sebut sesuatu. Adapun Quran maka seperti 2 ayat yang telah lalu yang kita baca dah dulu. Pendapat ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahawa doa boleh memberi manfaat sama ada kepada orang hidup maupun yang mati. Hal ini berdalilkan Al-Quran dan hadis serta ijma'. Adapun dalil Al-Quran ialah seperti mana 2 ayat yang telah lalu baca tadi. Dan adapun hadis, dalil ayat Quran tu tadi, dalil hadisnya apa nak? Maka seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Artinya barang siapa tidak minta ia akan Allah Ta'ala, nescaya marah ia atasnya. Tuhan marah ni kalau tak berdoa. Sebab Tuhan sifatkan kepada orang agah. Pasal apa? Kita manusia ni kita sangat perlu, sangat-sangat berkehendak. Tuhan ni dia orang kaya, Al-Ghani. Tuhan ni dia tidak berajak. Kita ni 1000 berajak. Tiba-tiba berajak setara kita ni tak simita. Dia kata sombong. Jenis orang sesok sombong, orang sesok agah. Dah kita ni di sisi Tuhan kan, apa kedana kita di sisi Tuhan. Tak ada kau satu kita sisi Tuhan. Sedangkan Tuhan tawar diri. Ud'uni astajib lakum. Doalah kat aku apa kebui. Tapi dengan setara tu seolah-olah Tuhan merayu pun, kita berasa jadi berat. Nak minta tak si. Maka sebab tu Tuhan marah. Marah ke apa? Bercanggah dengan hak dia suruh. Tu perintah tu. Ud'uni. Doalah kat aku. Perintah tu. Tapi kita tak sim doa dengan dia. Sebab tu mari hadis ni, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Barang siapa tidak minta ia akan Allah Ta'ala, nescaya marah atasnya. Dan telah mendoa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada beberapa tempat yang banyak, seperti pada ketika pengibadah. Sementara hadis maksudnya sesiapa yang tidak meminta kepada Allah, nescaya Allah akan marah kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali berdoa pada beberapa tempat seperti ketika pengibadah. Dalam doa dia tak ingat disebut kepada sekiranya engkau kalahkan kumpulan yang kecil ini, lam tuqbal, ingat belakang, kamu tidak akan disembah. Nabi kata, ya Allah, tolonglah kumpulan yang kecil ini. Kalau sekiranya kalah kumpulan kecil ini, sebab Nabi ada 313 orang,
nak temu dengan orang musyrik itu 1000 orang dengan senjata yang cukup, dia jerih lagi tak ada, senjata tak cukup nak berdepan dengan tu, maka Nabi kita pun berdoa. Kekuatan tak ada orang lain dah, hanya serah kepada Allah. Ya Allah, sekiranya kamu kalahkan kumpulan yang kecil ini, maka lan tu'bad, kamu tidak akan disembah selama-lamanya. Tak ada orang nak berimeh denganmu ya Allah. Jadi nak royaknya Nabi ni banyak sungguh berdoa. Doa ni orang panggil sebagai satu orang panggil rutin hidup Nabi. Jadi oleh kerana itu tak ada sebablah kita ni tak berdoa. Adapun ijma', maka telah ijma' ahli sunnah daripada salaf dan khalaf atas memberi manfaat pada doa. Kita faham dah. Adapun dari segi ijma' sepakat ulama ahli sunnah sama ada di kalangan salaf dan khalaf. Salaf ni kita tahu dah lah, hak 300 tahun hijrah. Walaupun ada ulama kata 500, tapi pendapat yang lebih sahihnya, yang lebih tepat yang 300. Nabi tu start daripada di hijrah tu kosong. 1 hijrah, 2 hijrah. Nabi matinya dalam 10-11 hijrah. Lepas tu mari 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun. Tu orang panggil kumpulan salaf. Lepas pada tu dia panggil khalaf. Jadi kita ni sebenarnya kita nak tahu bahagian itu pasal apa. Salaf ni satu kumpulan yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk situ. Khairul qurun, Nabi kata qarni, sebaik-baik kurun abad ni ialah kurun aku. Tu iaitu 300 tu 100 tahun. Thumma alladhina yalunahum, dan kumpulan yang mengikutinya 200 tahun dah. Thumma alladhina yalunahum, Nabi kata 2 kali 100 tahun pula, jadi 300 tahun. Email kita 4 mazhab ni semuanya duduk dalam kumpulan salaf. Dia tak ada 300 belakang. Faham situ tak? Tu ulama-ulama Imam Nawawi, Imam Ghazali apa semua dia ada. Sebab itulah dari segi tertib ni, kalau kita ni jenis orang faham ulama ni kan, kalau bercanggah pendapat khalaf ni dengan salah, kena pakai hak tu. Kena pakai mana? Pakai salah. Sebab apa? Hak salah ni Nabi jamin. Gitu. Kalau tak bercanggah tak apa. Imam Nawawi kata lagu tu, Imam Syafi'i pun kata lagu tu, tak apalah. Ataupun ada ruang-ruang yang kita tengoknya tidak bercanggah dari segi pendapat. Benda-benda yang kita panggil forok, bukan bercanggah asahnya ni. Benda forok tak apa. Benda yang kita kira benda asah. Benda asah ni kalau bercanggah, kena pakai hak salah. Gapak salah tadi ni generasi awal, khalaf ni hak dia. Tapi kalau bercanggah dari segi forum, itu terbuka kepada kita. Pas itu. Ya dah kata. Taklah kadah dia. Bahkan telah menceritakan Allah Ta'ala dalam Al-Quran akan bahawasanya kufar, orang kafir, apabila mengenai akan mereka itu oleh kesusahan pada ketika belayar di laut, nescaya mendoa mereka itu akan Allah Ta'ala. Mungkin dia kata doa-doa ni malah orang kafir sekalipun ketika dia tipu susah duduk tengah laut, orang kafir kan, dia duduk meta-meta kufur, dia bersyirik masa duduk atas darat ni, dia pergi belayar. Bila belayar dia tak ada nak buat orang lagi, dia akan berdoa gantung kepada Allah. Mana dalil dia? Ni ada ayat surah Al-Ankabut. Dari kita tak ada ni ayatnya. Fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlisina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Maka apabila mereka orang kafir dia naik kapal mereka mendoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, 3 hari ribu kapal nak tenggelam, dia doa ikhlas dia kata, ya Allah, tak ada Tuhan melainkan-Mu ya Allah. Maka tatkala Allah menyelamatkan, artinya Allah makbulkan permintaan orang kafir tadi. Ribu pun berhenti, ombak pun tak ada, naik atas darat semula. Tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan kafir semula, syirik semula. Ni perang orang kafir, orang syirik. Tika susah cari Tuhan, tika seni tak ingat Tuhan. Jadi
gapo ayat ni tuan awak ya tuan kita ni sebut tadinya, ayat ni lah. Dia raya orang kafir pun minta dengan Tuhan, dia Tuhan bui. Mana dalil Tuhan punya? Berhenti ribut, berhenti ombak. Tapi bila naik atas tebing, naik atas darat, syirik semula. Orang Islam kita pada lagu tu tidak pekat jadi kafir lah. Ketika dia sakit, ketika sakit kalau segar ni aku nak semayang doa, tak si doa aku nak masjid. Pasal takut mati. Tidak. Ketika sakit lagu mana? Ketika dia sakit demi nak semayang doa, tak si doa tinggal semayang. Kalau dia tak semayang, segar je tu. Makan obat gabah segar semula. Melopak tak takut anak tu. Tak ingat aku semayang pula. Ni perangai. Walaupun dia tidak kafir, tapi perangai ni Tuhan sifat orang kafir, orang musyrik lah kata. Susah cari Tuhan. Bila seni syirik semula. Okey. Sekat tu dah. Ini kita nak tengok pula lagu mana pendapat atau pandangan Mu'tazilah mengenai dengan doa. Minggu depan